Lagi dia nampak kereta tu duk tunggu, dia nak berkeluar kereta dia, lagi tu lah dia pun lah lambat lah buka bonet lah, keribah lah segala benda dalam tu lah, tutup tu, buka katup itu, masuk dalam kereta, cakap telefon pula. Padahal dia nampak dah kereta di belakang duk bagi signal, orang punya lah banyak nak masuk, jam lagi apa semua. Dia saja perangai jenis dengki laknat ni semacam ni, saja. Tapi macam aku pula tak boleh tengok orang duk tuk tik bagi signal nak masuk. Aku rasa nanti sat kita pun kalangkah pun cari kunci kereta, masuk lompat dalam kereta, start injek gerubu zus pi. Nampak tak, ni baru orang nak makan gula, bukan macam ayak pancok tu. Ui, makan dengan lupis sedap lah. Pedih ke? Lain kali dia macam ni, tak pedih pun, nampak tak? Pinggan baru lagi. Pakai raya lah. Buka puasa, tak puas je. Malah aku nak terak masuk dalam mangkuk lagi dah. Sekejap lagi tak habis, nak terak balik. Tutup pula. Lagi dah peti. Lagu tu lah. Apa pun terima kasih lah daripada bagi aku makan sepanjang bulan puasa ni lah. Tak payahlah kita nak beradon sangat nak raya dah. Buat semua rumah yang sekejap lagi pinggan mangkuk. Bergentak keramat. Pek ya. Ingatlah. 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk tak duduk, hari ni last lah kita nak puasa. Sagi dah masuk petang raya, besok kita nak dam-dam-dum ya. Jadi syabas dan tahniah kepada semua yang telah berjaya berpuasa dengan sebaik-baik mungkin. Kepada mereka yang telah pun berjaya mencari dan membuat ibadat yang lebih keperatusan dia sepanjang bulan Ramadan ini, dan diminta dan diharapkan agar perangai kita elok yang kita duduk selama PKP dan PKPB ni diteruskan supaya kita boleh menjaga kesejahteraan manusia di dalam menghadapi situasi baru ini, situasi norma baru ini. Tetapi apa norma pun sekalipun yang nak main, norma baca Quran jangan tinggal. Selain daripada norma baru, iaitu norma kita membuka halaman-halaman Al-Quran, kita baca, kita faham, kita praktis. Yang selebihnya kita kena jadi orang yang baik. Bila kita jadi orang baik, jadi Allah akan dekatkan orang-orang yang juga baik-baik mendekati kita. Bila kita didekati dan dikelilingi oleh orang-orang yang baik, maka kita pun insya-Allah akan menjadi baik untuk selama-lamanya dan menghindarkan kita daripada teringin nak buat jahat. Pasal kawan kita baik, kawan A baik, kawan B baik, kawan C baik, depan belakang kiri kanan semua orang baik, teringin kan nak buat jahat? Tak teringin lah, sebab tak ada orang nak goda kita, tak ada orang kita nak tiru buat lagu tu. Dia ni buat baik, dia tu buat baik, jomlah kita pun baik lah. Faham tak? Maka dengan itu aku akan hadiahkan satu Riyadus Salihin pada pagi ini yang mulia ini, berbunyi daripada Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ada seorang lelaki sebelum kalian dihisap sedangkan dia tidak memiliki sedikit pun kebaikan selain daripada ketika bergaul dengan manusia yang lain, dia suka memudahkan setiap urusan dan selalu menyuruh pegawai-pegawainya untuk membantu orang yang susah. Rasulullah SAW melanjutkan, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami lebih berhak ke atas hal itu daripada dia. Oleh sebab itu, berilah dia kemudahan. Hadis riwayat Muslim. Mana kata di sini tuan-tuan dan perempuan, ada seorang tu, lelaki tu, dia tak ada kebaikan. Dia semayang pun tak tahu pergi ke mana, puasa tak tahu pergi ke mana, zakat terlupa bayar, haji tak terengi nak pergi apa semua. Tetapi ada satu kebaikan pada dia yang apabila dia bergaul dengan manusia di sekeliling dia, tak kisahlah mak bapak ke, anak pinak ke, adik-beradik ke, kawan-kawan sekerja ke, dengan bos ke, dengan apa, siapa saja. Siapa saja, bila dia bergaul dengan manusia, dia suka memudahkan setiap urusan orang. Dia tak mau nampak orang tu susah ketika berurusan dengan dia. Ataupun apa sajalah, memudahkan. Macam beratok lah, kata dia tengah beratok, tiba-tiba dia nampak orang mengandung, perempuan mai mengandung, beratok belakang dia. Puan tu beratok depan saya. Dia memudahkan urusan orang, maka Allah menjanjikan untuk memberikan dia kemudahan walaupun dia tidak ada kebaikan. Jadi tuan-tuan dan perempuan, tapi kita tak maulah sampai lagu tu. Kita mesti nak ada kebaikan juga. Yang tadi tu walaupun tidak ada kebaikan, tetapi kita nak tingkatan syurga yang banyak, kemudahan yang sangat cepat, yang sangat mewah nanti di padang mahsyar dan sebagainya ketika hari pembalasan. Mana kata kita nak kena ada kebaikan dan juga memudahkan urusan orang supaya urusan kita di padang mahsyar nanti, baik di padang mahsyar, baik juga urusan kita di atas muka bumi ini, dipermudahkan Allah. Bila urusan kita tak mudah, macam kita nak beli rimas tu, hara apa semua, kita rasa sengsara, kita tak suka benda-benda yang merimaskan, kan? Kita nak benda yang mudah, dapat masuk senang, dapat beli senang. Jadi apabila kita mau benda-benda itu Allah permudahkan untuk kita, maka kita kena pertama kali memudahkan urusan. Sebab tu kadang-kadang kita tengok kan, kadang-kadang kita ni pun jahat. Setan duk bisik telinga. Tengok tu dia tu tak semayang apa semua, tak berkeluar sedekah pun, tak itu, tak ini, bukannya orang baik pun, tak pi surau lah, tak pi apa lagi, buat tak puasa apa semua. Tapi awak dia mudah saja Tuhan urusan dia, sebab dia memudahkan. Kita kadang-kadang puasa lah, semayang tunggu balik, mangkit tajuk gerubak menangis lah apa semua. Tetapi mai tang orang lain, antara urusan kita dengan orang lain, kita ego, kita tak mau nak orang kata tu toleransi, maka susahlah kita punya urusan. Jadi kita kena cek balik. Okey, lepas ni start raya esok, tak apa, lepas ni kalau kita pergi market ke apa, lepas ni nak beli lok ke, ramai orang apa semua ni, kita mudahkan urusan orang, insya-Allah. Sebagai contoh, katalah ni contoh yang paling mudah. Katalah dekat tempat parking tu, kita nampak ada satu kereta duk tunggu nak masuk parking kita, sebab dia nampak kita dah nak keluar kan, kita dah nak start enjin apa semua. Kalau setengah-setengah orang kan, lagi dia nampak kereta tu duk tunggu, dia nak berkeluar kereta dia, lagi tu lah dia pun lah lambat lah, buka bonet lah, keribah lah segala benda dalam tu lah, tutup tu, buka katup itu, masuk dalam kereta, bercakap telefon pula. Padahal dia nampak dah kereta di belakang duk bagi signal, orang punya lah banyak nak masuk, jam lagi apa semua. Dia saja perangai jenis dengki laknat ni semacam ni saja. Tapi macam aku pula tak boleh tengok orang duk tik bagi signal nak masuk. Aku rasa nanti sat kita pun kelangkar pun cari kunci kereta, masuk, lompat dalam kereta, start enjin, gerubuk, zus pi. Itu contohnya, contoh yang paling kecil. Kita memudahkan urusan orang, Allah akan permudahkan urusan kita. Ada macam-macam yang baru balik pada masjid ni,
pun duduk atas kepala lagi. Serban pun tak buka lagi. Tapi bila dia nampak nak ambil parking dia jadi setan lagi macam pada muka hang tunggu situ. Ada orang macam tu, jangan hampa ingat. Tak ada. Dia baru balik pada masjid sembahyang subuh ni, jemaah. Tapi ada juga orang yang tak mangkit subuh, tak semayang. Tapi bila dia nampak orang nak ambil parking dia jadi rasa macam kesian. Semacam ada. Jadi sebab tu kita jangan judge orang. Okey, yang nombor satu Allah kata, kalau hang permudahkan urusan orang, insya-Allah aku juga akan mempermudahkan urusan kamu. Jadi lagu tu. Nah, kita kena jadi umat Islam yang sejati. Baik buat amal ibadat, baik juga antara manusia dan mempermudahkan. Aku nak buat ayam masak cabai hidup. Jadi sukatan untuk seekor ayam ialah 10 biji cabai hidup. Cabai merah 10 biji. Hampa kena belah dua, buang biji-biji dia, blend. Seekor ayam 10 biji. 2 ekor ayam 20 biji. 3 ekor ayam 30 biji. 100 ekor ayam kiralah sendiri. Okey, buang biji, blend. Santan. Okey, macam biasa agak-agak daun pudina. Kena banyak pada ni. Bawang, bawang besar, bawang putih, bawang merah. Tomato, asam gelugur, buah kerah, 3 sekawan, tomato, cap ni saja yang sedap. Yang ni pun cap ni saja yang cap lain hampa jangan nak beli. Hampa guna cap lain memang tak dapat sama dengan aku punya rasa. Yang ni bolehlah cap apa-apa pun. Okey, ini bahan-bahan. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan minyak sapi. Dalam 3 camca lagu tu. Okey, minyak dah hangat. Apa boleh tok? Kulit kayu manis, bunga lawang, buah pelaga sikit. Lepas tu buah serai 3 yang apa katok. Dengan daun pudina. Kacau. Ni semua nak bagi dia mangkit nak wang ni lok raya. Jadi esok ni raya-raya aku tak payah tunjuk dah resipi ni. Tak larat je oi. Naik bowl, lepas tu hampa terap masuk yang cabai 10 biji tu, bawang. Apa nama, bawang putih, bawang besar tu. Sekali nah. Tomeh bagi naik bowl apa semua, garing sikit. Lepas tu sekali baru kita buat masuk cabai mesin, cabai kering mesin. Yang ni kita buat cabai hidup dulu. Okey, kacau lah sampai benda ni masak betul-betul. Pasal yang kita kena buang biji tu, selalunya biji tu yang akan membuat cepat ayam ni basi. Sebab ayam aku tak goreng dulu. Aku suka mentah macam tu. Ayam kalau goreng dia jadi keras sikit, aku tak suka. Aku suka serut-serut macam tu kulit-kulit dia. Jadi sebab tu aku tak goreng. Bila tak goreng dia senang basi. Maka kita kena tomeh cabai tu, buang biji dia. Faham ke tak? Kalau hampa nak goreng dulu, mampu pergi kat hampa lah, tekak hampa. Terus ada tegak aku. Okey, hak cabai tadi dah pekat. Hantuk masuk cabai giling dalam 2 camca saja. Goreng lagi sekali, tomeh lagi dengan cabai yang sebelum tu. Amboi, pandai Tengok tu. Ni orang kata pandai masak. Tangan tu tak kekok langsung. Tadi aku dah buat masuk asam gelugur tau. Aku tak tunjuk gambar. Okey, tanya apa boleh buat masuk buah kerah tu. Tomato soup Heinz dalam setengah tin itu cukup. Dan tomato sos sikit. Tomato sos ni hitam sangat. Okey, dah kacau. Okey, dah garing. Apa boleh buat masuk ayam. Nah, ayam ni seekor. Ikut suka lah, hampa nak potong berapa pun. Okey, tunggu sampai ayak ayam ni keluar. Jangan duk tambah ayak lagi. Tunggu sampai ayak ayam ni keluar. Dan ayam ni masak dulu. Tunggu sat. Nampak ayam tu dah berpalut, kuah dia pun dah elok dah apa boleh tok masuk tomato. Pasal kita mau tomato ni bukan nak nampak sebiji-sebiji macam style aku. Dia akan belendiak. Tertanggai kulit pecah hancur dalam tu. Dia bukan nak bagi nampak sebiji-sebiji. Sebab tu kita bagi masuk dia awal. Faham ke tak?
Okey, lepas tu hampa perseluar api, kita terak masuk santan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan buang semua sebab apa, kita ada susu cayak juga kita nak buang masuk. Bismillah. Itu kita kodak dia. Kodak dia, api slow biar ada dek atas dapur tu nah. Apa lagi aku lupa buat masuk Oh, last kali kita ada daun pudina, kita nak tabuk ke atas. Set, kita rasa dulu macam mana. Masin semua okey ke, lemak okey ke. Okey, siap dah. Siap dah kita punya ayam masak merah ni. Ayam masak apa nama, cabai hidup. Okey, dah kering, dah kuat. Ayam tu pun elok apa semua. Last kita ambil daun pudina tu, kita tabuk last sekali. Lepas tu kita benar-benar tutup api. Tutup api, tutup lah dia. Ni lauk ni sedap kalau hampa mai tengok. Lauk ni sedap kalau hampa makan dengan ikan kering, papadom. Ada bunga api lah li tahun ni. Kita pasang lilin je lah. Janganlah keluar masuk. Hey, langgak pasal aku tu aku pok atas kepala hampa. Oh, mana duduk bawah ni, Sat. Seronoknya berbawah kabat pelita ni. Hey, itu tahun bila punya? Datang sudah punya boleh pakai lagi. Masuk angin tak? Ya. Masuk angin dah kot. Setahun dah. Ada lagi. Bunga api pun aku ada stok. Nak beli mercu. Habis. Lemau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni hari Jumaat, kita ambil lah berkatnya. Cik bagi tazkirah pendek sikit saja ke hampa. Kita di surah Al-Furqan daripada ayat 21 sampai 32, muka surat 721 ya, daripada mushaf cik ni. Seronok baca sebab apa, dia memberikan kita satu penampak supaya kita ni duduk atas dunia ni perangai bagi elok, jangan duk buat tak entuh hala, merapu, merepek macam zaman kita muda-muda dulu. Bagi orang-orang yang bertaubat macam aku ni lah, dan juga bagi orang yang tak dan buat dosa tu, tengoklah Quran ni supaya kita, orang kata apa tu, menjadi manusia yang sentiasa membuat kebaikan dan kalau boleh mengurangkan perbuatan yang jahat tu, insya-Allah. Terjemahan ayat 22 surah Al-Furqan. Ingatlah pada hari ketika mereka melihat para malaikat. Pada hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa dan mereka berkata hijrah mahjura. Hijrah mahjura ni terjemahan dia ialah semoga kita dihindarkan dari bahaya ini. Dan orang Arab dulu selalu berkata hijrah mahjura apabila mereka berdepan dengan benda-benda yang tak dapat nak dielakkan, dengan bahaya yang tak dapat dielakkan macam COVID kita ni lah. Jadi mereka akan berkata hijrah mahjura. Jadi kalau kita nak berdoa, masukkan perkataan hijrah mahjura dalam doa kita apabila kita berdepan dengan benda yang kita tak boleh nak elakkan, insya-Allah pakailah benda ni, insya-Allah, sebab ada dalam Quran benda ni. Dan kami akan memperlihatkan segala amalan yang mereka lakukan, lalu kami akan jadikan amalan itu sebagai debu yang berterbangan. Maksud amalan ini ialah orang-orang yang tak beriman. Maksudnya orang-orang kafir dan sebagainya. Dia pun baik macam kita pernah cerita dulu kan. Senyum ke orang, tolong orang, itu apa semua, tapi kafir, tak beriman. Jadi amalan yang mereka buat tu, walaupun baik macam mana pun Allah tak akan terima pasal mereka tak beriman dengan Allah. Ada cerita yang aku dapat share daripada AJK Surau aku ni. Cerita tentang seorang pensyarah
yang mahir dalam pelbagai bentuk bahasa atas dunia ni, dan dia dah hafal Quran, terjemahan hadis Qudsi, dia dah hafal hadis Riyadus Salihin, semua dia dah hafal, tapi dia still tak beriman dan tak masuk Islam sebab dia kata apa? Hidayah Allah tak bagi kat dia. Tu dia. Itu orang kafir hafal segala benda. Kita yang Muslim ni pun tak hafal. Jadi betapa mahalnya hidayah itu, kerana hidayah itu adalah milik Allah. Okey, baik. Jadi tak guna kita ni baik pun, walaupun kita tak beriman, kita tak masuk Islam dan sebagainya, Allah tak akan terima amalan baik itu, dan amalan-amalan itu akan berterbangan ibarat debu yang melayang-layang. Penghuni-penghuni syurga pada hari itu mendapat tempat yang paling baik dan paling indah untuk beristirahat. InsyaAllah kita ni lah Islam, beriman, baik pula tu dan sebagainya lah. Dan ingatlah pada hari ketika langit pecah mengeluarkan kabut putih dan para malaikat akan diturunkan secara bergelombang. Itu adalah hari-hari kiamat lah. Jadi hari kiamat bukan hari-hari. Keadaan hari kiamat di mana kita tidak, orang yang tak beriman dia tak percaya apa tu malaikat, apa tu hari akhirat. Jadi Allah akan tunjukkan pada hari itu nanti malaikat akan diturunkan secara bergelombang. Ya Allah, fenomena tu macam mana lah kalau kita dapat tengok. Jadi kerajaan yang hak, kerajaan yang baik, yang satu pada hari itu adalah milik Tuhan yang Maha Pemurah, dan itulah hari yang sulit bagi orang-orang kafir. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya seraya berkata, wahai Tuhan, kalaulah dahulu aku mengambil jalan bersama Rasul, wahai Tuhan, celakalah aku kalaulah dahulu aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman akrabku. Si fulan ni setan lah. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku daripada peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan syaitan memang pengkhianat manusia. Dan Rasul, yakni Muhammad SAW berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mengabaikan Al-Quran ini. Begitulah bagi setiap Nabi, setiap Rasul yang Allah buat turun atas muka bumi ini. Kami adakan musuh daripada orang-orang yang berdosa. Tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan padanya sekaligus? Demikianlah agar kami memperteguh hatimu, wahai Muhammad, dengannya, dan kami membacakannya secara tartil, yakni beransur-ansur perlahan dan benar. Jadi kita take time. Kita take time, kita nak baca apa semua ni, mushaf ke, terjemahan ke, Al-Quran ke, tak semestinya bulan Ramadan hampa kamboi baca habis bulan Ramadan. Seronoknya kami dah khatam satu Quran. Khatam baca. Apa yang terjemahan tu hampa faham ke? Dapat pahala baca saja. Pahala iman tu, tauhid, sangat perlu. Kita ni manusia biasa, kalau nak dibandingkan dengan Nabi dan juga Rasul, Allah buat turun, baginda pun dapat Quran sikit. Kita nak kalut baca daripada Al-Baqarah tu sampai ke habis hujung dalam masa sebulan. Memang boleh baca, memang boleh hafal, memang boleh khatam, tetapi intinya terjemahannya, apa yang ditulis tu kita tak tahu, kita boleh baca saja. Jadi bila kita nak buat terjemahan, bila kita nak mengaji apa semua, pelan-pelan, kita jangan berebut. Sebab apa? Di dalam ilmu itu amat bermakna. Dia amat kompleks dan memerlukan masa yang sesuai. Umpamanya macam pagi kan otak kita tengah fresh apa semua, jadi dia boleh absorb benda tu. Ataupun di waktu malam hujung tu kita absorb, lepas tu dia akan melekat dia tu. Kita boleh faham apa maksud terjemahan tu. Kerana di sini pun ada kata Al-Quran itu tidak diturunkan sekaligus, tetapi diturunkan secara beransur-ansur agar hati Nabi Muhammad SAW menjadi kuat dan tetap. Macam aku katalah, kita tak boleh tuang masuk ayat dalam mulut botol tergesa-gesa sebab dia akan melempah. Kita kena tuang sikit supaya ayat tu penuh dalam botol. Sama dengan macam-macam ilmu pun, termasuklah ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran ini. Tak apa, kita tak habis dalam bulan puasa. Tak apa, janji satu-satu page tu masuk ke dekung, dia paku masuk dalam hati, dan kita akan ingat selama-lamanya, insya-Allah.
Dan sekiranya kita sendiri pun ada sifat-sifat munafik yang 4 ni, maka bertaubatlah, ya. Bertaubatlah, minta ampun ke Allah. Sebab apa? Balasan kepada orang-orang yang munafik ini sangat tinggi, sangat dahsyat. Tak maulah kita ni jadi munafik. Nah, okey, dengan datangnya Syawal ini, dengan habisnya Ramadan ini, semoga institusi Ramadan ini telah dapat mengubah kita. Institusi COVID ini juga telah dapat mengubah perangai kita, sifat kita daripada huduh dulu menjadi seorang umat Islam yang bebas daripada munafik dan menjadi muslimin dan muslimat yang dituntut di dalam agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rimas Rumi, Rimas Jawi. Dua-dua pilihan ada. Hampa tak erti baca Jawi, hampa boleh beli Rumi. Hampa tak erti baca Rumi, hampa boleh beli Jawi. Rimas, Jawi dan Rumi. Cantik kan packaging dia? Macam kita pergi hospital, klinik semua dia bagi ubat. Lagu ni lah. Cantik lah. Yang ni packaging ni hampa boleh simpan segala macam mak nenek dalam ni juga. Biasalah kan. Lepas tu hampa boleh tanda kat situ ni apa benda. Biasalah. Lepas tu kok terbalik hampa boleh nampak apa benda yang hampa isi. Biasalah. Nak beli lagu mana Datuk? Lepas tu ceritalah projek-projek baru Han. Kok ada apa-apa ke? Nak pergi berlakon di mana ke? Kan kita kan nak operate hidung ke? Kita kan baru ni kan sebab COVID-19 kan. Insta story Instagram Han tu duk tulis macam masak bekamai this is lovely lah. Apa benda tu pemuhur lah. Ya Allah ya Tuhan aku.